baginda Nabi, terang cahaya baginda Nabi. Salatullah salamullah Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin buah salak, buah salak, buah kedundung ditanam tepi perigi. Jangan salah, nasib tak untung salah, engkau tak kenal diri. Salah, engkau tak kenal diri. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Bukan payah mencari Allah, bukan payah mencari Dia, Dia ada di dalam bulu. Bukan susah mencari Allah, Dia dekat darimu, Dia dekat darimu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Nur tajalli sifat Allah, sifat menjadi kalam Allah. Tenang hati hamba Allah, terang cahaya baginda Nabi. Buah salak, buah kedundung ditanam tepi perigi. Jangan salah, nasib tak untung. Salah engkau tak kenal diri.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مصطفى وللمقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم مصطفى وللمقاصدنا كرمي هو الأمين والذي ترجى شفاعته كل أول المنال وقتا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari Allah hingga kita tidak jahil lagi tentang Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita. Mana kesyukuran, puji-pujian itu yang layak memuji dirinya adalah dirinya sendiri. Dan jadikanlah ganti setiap apa yang kita puji ini menunjukkan Allah lah yang memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, kita mengetahui bahawa hidup kita ini adalah kehidupan menceritakan tentang cerita-cerita dan kisah-kisah Allah. Setiap kali talk kita, setiap kali pembicaraan kita ini, kita akan mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahawa apapun kehidupan kita ini adalah menceritakan kisah-kisah dan cerita-cerita tentang diri keesaan Allah. Itu yang harus kita fahami benar-benar supaya hilang rasa keakuan diri, hilanglah rasa angan-angan yang menunjukkan bahawa kita ini mempunyai hidup. Kita tidak mempunyai hidup, tetapi hidup ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang Allah jadikan, berikan kehidupan, maka menunjukkan bahawa ia adalah cerita-cerita, kisah-kisah kekuasaan Allah. Tetapi apabila diri kita tidak meyakini, maka kita nampak sekalian makhluk itu ada mempunyai kuasa. Kerana kita nampak mereka memiliki hidup, maka itu yang membuatkan kita akan berbalah-balah antara kita sekalian semua ini. Kerana kita masih lagi nampak makhluk dalam kehidupan kita, termasuklah diri kita ini, keakuan diri kita ini. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh pertama sekali ilmu yang wajib di antara segala yang wajib, iaitu kita mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak jahil. Kerana kalau kita jahil, kita lagi nampak ada keakuan diri kita. Bila ada keakuan diri kita, kita jahil, kita nak itu, nak ini, kita tidak akan puas, tidak akan cukup. Itulah akan menjadikan diri kita berada di dalam innal insana lafil khusr. Manusia itu dalam kerugian kerana dia tidak mengesakan Allah. Dia masih lagi merasakan ada keakuan dirinya lagi. Dari itu sampai bila kita nak merasa ada keakuan diri, sampai bila kita nak mempersekutukan Allah dengan rasa ada keakuan diri kita. Dari itu bertaubat, menyesal benar-benar supaya kita ini berada di dalam keadaan mengesakan dirinya, iaitu seperti mana dia cukup mengesakan dirinya sejak azali abadi, kekal. Allah tu baqa', iaitu kekal dalam keadaan sempurna, cukup, tak memerlukan sesiapa untuk mengesakan dirinya, untuk mengagungkan dirinya, untuk memujinya.
Allah Subhanahu Wa Taala baqa, kekal, tetap dia dalam keadaan maha sempurna. Jadi kita ya syok sendiri seolah-olah kita yang puji Allah. Puji kita ni puji makhluk kepada Allah tu tak sampai. Jadi kita kena tukarkan, kita tidak memiliki kalam. Jadi yang memuji itu adalah kalam dia sendiri. Jadi dia balik nak dengar dalam pendengaran sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah orang yang memujinya. Siapa yang memuji tak lain kalamnya. Yang memuji kepada yang nak dengar tu pendengarannya. Jadi yang nak berkehendak muridun tetap dirinya juga. Cukup dia memuji dirinya sendiri. Sekalian alam ini memuji kepada Allah tidaklah sama dengan sekali Allah memuji dirinya. Jadi Allah tak memerlukan puji-pujian makhluk-makhluk yang dijadikan. Tetapi setiap puji-puji makhluknya menunjukkan bahawa dialah memuji dirinya. Jangan kita mengaku-mengaku bila kita memuji Allah, kita kata kita yang puji Allah. Tidak sampai. Memang Allah suruh kita memuji kepadanya. Tetapi kehendak itu sebenarnya daripada kehendak Allah. Dan dialah juga yang punya kalam, berkudrat, berkuasa untuk melaksanakan kehendak-kehendaknya dua. Jadi tak lain. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang kita benar-benar nak kenal Allah. Dari itu kita akan dapat kenal Allah hanya dari Allah. Bukan daripada saya, bukan daripada siapa-siapa. Tetapi Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan setiap yang Allah jadikan adalah amsalallinnas. Perumpamaan bagi manusia, amsalallinnas, supaya apa pun sekalian alam yang aku jadikan di sekalian alam ini adalah menunjukkan, menyatakan aku. Bukan menyatakan sesuatu tu, kita nampak sesuatu gunung, Allah jadikan gunung tu untuk kita lihat gunungnya. Bukan. Tetapi siapa yang menjadikan gunung tu tadi. Tidak sia-sia Allah jadikan gunung tu. Supaya kita tahu siapa yang menjadikan gunung tu. Kalau kita lihat matahari, kita melihat siapa yang menciptakan matahari tu. Jadi setiap sekalian alam ini Allah yang nyatakan, maka kita nampak Allah lah dahulu, jangan nampak nyata tu tadi. Nampaklah Allah yang menyatakan tu dulu sebelum benda itu nyata. Jadi itu menggunakan penglihatan Allah. Kalau kita melihat dengan tak kenal diri, tak kenal Allah, kita melihat dengan hawa penglihatan, hawa nafsu, amarah kita akan kalau nampak matahari yang kita nampak. Jadi bertaubatlah kita daripada kita memandang selain daripada Allah. Itu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas di dalam Quran Allah mengatakan, memfirman, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Di manapun kiblat, di manapun ala tuju makrifat kamu, berangan-angan kamu dalam mimpi kamu, ke mana pun alam dibawa, lihat terlebih dahulu wajhullah. Sebab Allah menjadikan sekalian alam ini wajah-wajah. Jadi kita tengok handphone Oppo ada wajah, handphone Oppo tu ada lambang dia. Nokia ada lambang dia. Samsung ada lambang dia. Jadi itu muka wajahnya tu. Muka wajahnya tu desain af'al dia tu. Wajah. Itu bentuk biar kita faham. Itu bentuk-bentuk Allah yang menjadikan bentuk-bentuk tu semua. Tak ada, ni Jepun, ni Korea yang buat. Korea tu dia dapat ilmu tu daripada mana? Dia hidup tu siapa jadikan? Dia ilhamkan, Allah ilhamkan pada dia untuk menciptakan Oppo ke, Samsung ke, Nokia ke daripada Jepun. Siapa yang bagi ilmu pada dia? Jadi kita jangan sampai tak dapat mentauhidkan handphone tu tadi. Di setiap wajah yang kita lihat, wajah handphone tu, jangan pandang wajah handphone. Tapi siapa menjadikan wajah handphone tu? Faham? Jadi jangan sampai kita terleka dengan keduniaan ni. Kita kena nampak siapa jadikan dunia ni.
Jadi handphone tu tadi bila kita lihat bentuk-bentuk dia berbeza. Nokia, Samsung, Oppo. Yang Oppo pula ada design pertama, design kedua, design ketiga. Macam-macam ada. Itu semua menunjukkan Allah memberi kekuatan, memberi kursi sama wati wal ar. Kerajaan untuk dia boleh menciptakan. Bukanlah maknanya manusia yang menciptakan. Tetapi Allah lah yang memberikan kerusi, kepandaian, kuasa, kehendak Allah dicurahkan kepada orang itu untuk mereka. Telefon Oppo, telefon Samsung, apa pun semua daripada Allah SWT. Kalau dalam handphone tu ada besi, ada kaca, ada daripada pasir, daripada getah, macam-macam. Dalam ni ada emas pun ada dalam handphone ni. Jadi kita lihat itu manusia tak boleh bikin, manusia tak boleh buat. Jadi satu apa pun tak ada yang kalau kita kata ni kita nak mengaku manusia yang buat. Manusia boleh buat besi, boleh buat plastik, boleh buat semua. Pokok getah tu Allah jadikan. Pasir Allah jadikan. Apa saja pun dia nak buat handphone ni, semuanya material dia daripada siapa? Daripada Allah. Jadi mengapa kita nampak masih lagi kita nampak makhluk pula? Mana kita dah buat satu bentuk menggunakan mana kalau zaman zaman Firaun, zaman penyembah berhala kan, dia buat patung. Samalah ni kalau kita sembah handphone ni, kita buat macam patung lah. Kita jadikan handphone ni sebagai patung dan kita sembah dia. Jelas sekarang ni kalau kita tak faham, kita pegang handphone pun kita rasa handphone ni adalah sesuatu yang boleh bawa kita kepada kesyirikan. Ya. Kita masih lagi rasa ni hak milik, ni hak milik ni, handphone ni kita punya. Dan perhubungan satelit antara pun kita rasa kita makhluk yang punya satelit tu. Syirik lah kita. Kita tak mengaji habis-habis tauhid tu. Padahal satelit tu apa semua tu tergantung dia semua menggunakan alat-alat yang Allah Ta'ala jadikan. Tak ada satu pun. Dia boleh tergantung sendiri satelit tu. Dia menggunakan kuasa minyak untuk terapung, nak tolak sana tekanan. Dia gunakan udara Allah tak? Cuba kaji balik. Satu pun tak ada makhluk boleh ciptakan untuk yang dia kata nak mengaku dia boleh buatkan perhubungan. Semua dia menunjukkan Allah yang ajarkan kepada mereka supaya kita mengingat Allah lah yang berkuasa. Jadi kita pakai handphone, kita tak mensekutukan Allah. Ini kita pakai handphone, kita dah sekutukan Allah dah. Bila kita dah rasa ni hak Allah baru betul. Nama Oppo tu kita tak nampak Oppo dah, kita dah nampak kalimah Allah dah. Kita tengok Nokia, kita tak nampak Nokia dah, kita nampak kalimah Allah, kalimah Allah, bukan Oppo dah. Ni kerana hak Allah Ta'ala. Tak ada, aku beli pakai duit lah ni. 300, 400 aku beli. Ada yang 1,000, 2,000 pun ada. Duit aku bekerja. Ya, kudrat tu siapa yang bagi? Ilmu yang kau bekerja tu siapa bagi? Hidup kau, penglihatan kau, pendengaran kau siapa bagi? Ada kita nampak lagi, tak ada nak mengaku lagi kita ke? Ada tak? Kalau duduk pengajian ni masih lagi nampak lagi ada diri lagi, agak maknanya berat lah. Dah jelas amsalalin nas. Allah tunjukkan berbagai amsalah, perumpamaan banyak. Kalau kita kata tak nampak tu buta lah, tu saja buat buta lah. Dah jelas Allah lihatkan matahari, bulan tu bukan mukjizat ke? Nak tengok mukjizat lagi besar lagi, nak tengok karamah si Haji sini lagi besar lagi. Tak payah tengok karamah saya buat. Apa tu matahari hari-hari dia naik. Itu bukan karamah. Itu bukan mukjizat ke? Bintang pula malam-malam. Bulan pula keluar tu. Siapa boleh gantungkan dia tu? Tak nampak kekuasaan Allah lagi. Nak nampak yang pelik lagi. Macam mana? Itu dah tak pelik lagi ke? Buat je matahari tak naik. Tu pelik tu. Nak tunggu waktu macam tu. Dia setiap kali sesuatu tu. Itu satu hari Syekh Wali Allah Ibnu Arabi masa kecil-kecil diperlihatkan Allah
dia jumpa satu guru pembimbing rohani. Jadi guru pembimbing rohani kata kisah Nabi Khidir ni masih hidup sampai sekarang. Masa tu Ibn Arabi umur dia kecil lagi, 7 tahun, 8 tahun dah. Jadi dalam hati Ibn Arabi tu, dia 7, 8 tahun, 9 tahun je tu, dia kata, ya ke guru ni cerita Nabi Khidir masih hidup lagi. Dia berdetik dalam hati dia. Jadi guru wali Allah tu kata, iya, nanti satu hari kau akan percayalah. Dia pun balik lepas jumpa guru tu, dia jumpa. Tiba-tiba dia tahan dengan satu hamba Allah ni. Tak? Tu. Hamba Allah tu kata, kenapa engkau tak percaya cakap guru tu? Guru tu cakap memang Nabi Khidir tu ada. Kenapa engkau lagi nak membangkang? Jangan ya. Dia jumpa orang tua tu. Jadi Ibn Arabi tak jadi balik, patah balik jumpa guru pembimbing rohani dan cakap tadi. Belum sampai lagi kat pembimbing guru, belum cakap lagi, baru nak cakap, pembimbing rohani tu kata, kau nak juga Nabi Khidir yang jelaskan, baru kau percaya ya. Maknanya pembimbing rohani tu tahu tengah jalan tadi Nabi Khidir tak tahan, jangan kau tak percaya cakap pembimbing rohani tu bahawa Nabi Khidir tu ada. Tapi budak tu Nabi Ibn Arabi tu tak tahu siapa yang bagi tahu tu. Jadi dia dengar pesan orang tua tu, suruh yakin apa guru kau cakap tu, Nabi dia tu masih hidup lagi. Jadi pun jumpa baru nak cakap dengan guru tu dah tahu dulu dah. Engkau nak tunggu Nabi dia datang bagi tahu engkau bahawa setanya nak Nabi dia tu masih hidup ke? Nampak dah. Tu. Maknanya kita duk pelajaran ni jangan sampailah nak cari kekuasaan Allah, nak melihat lagi kebesaran Allah. Dah jelas dah. Nak tunggu siapa yang cakap pula. Tak payahlah kita nunggu-nunggu siapa-siapa cakap lagi dah. Tak? Pelajar kita dah lihat kan matahari, bulan, bintang tu dah memang tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak lagi. Mengapa kita ni nak juga tak percaya ke? Nak lihat depan mata lagi. Apa benda apa? Itu tadi alhamdulillah, maknanya kita ni Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Di mana Allahu nurus samawati wal ard. Allah tu sendiri belum diciptakan apa lagi Allah ciptakan nur Allah, nur Muhammad. Dan awal-awal tu dah cahaya je kita ni, keliling kita ni cahaya, belum ada apa-apa pun, kita tak sebut lagi. Cahaya terang je, nyatakan dia je semua. Nur kan, nur. Jadi sekian alam kan saya dah bagi tahu, belum ada bulan, bintang, matahari, neraka, syurga, lauh mahfuz. Semua belum ada, keliling terang aja. Berlapis-lapis nurun ala nur, cahaya tu. Daripada satu lapis ke satu lapis, 500 tahun perjalanan. Lagi lapis atas, lagi terang. Lapis atas, lagi terang. Ada 500 hijab nur tu tadi. Satu hijab tu 500 tahun, ya Allah. Lagi satu hijab, terang lagi. Yang pertama je siapa lihat dia pengsan, fana dia. Tidur lelap dia habis semua. Gelap terus sebab terlalu terang. Tu tadi. Jadi sampai sekarang dia sentiasa terang, nurun ala nur. Dan nurun ala nur tu berkembang. Lalu dah asyik berkembang, makin terang. Lalu Allah Ta'ala zahirkan daripada Nur Muhammad tu malaikat tu semua daripada cahaya. Dia kecilkan cahaya tu jadi malaikat Nur. Malaikat tu pun dia bercahaya, dia kecil jadi cahaya. Semuanya surga neraka, semua sekalian alam ni terjadi daripada cahaya. Jadi terang semua sebenarnya. Tapi yang paling terang tu adalah Nur Allah, Nur Muhammad. Tu tadi. Yahdillahu li nurihi may yasha. Maknanya jadi maha mengetahui Allah Ta'ala tadi. Apa pula yang Allah Ta'ala tak tahu, dia jadikan terang tadi. Nyata dan jelas. Jadi apa tak mengetahui Allah? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dia menjadikan yang halus-halus pun diterang, disuluh oleh Nur Muhammad, Nur Zat Allah Ta'ala tadi. Jadi tak ada istilahnya bila kita dah kenal diri, kenal Allah, lebur kita tak ada. Yang ada Nur Muhammad, Nur Zat Allah Ta'ala. Dia kembali balik
Kerana yang bagi sulur nyata ada tu adalah daripada nur zat Allah Ta'ala dan nur Muhammad. Senang kita panggil nur Muhammad je lah. Jadi bila semua tu ada sebab terjadi daripada nur. Jadi kita ni sebenarnya adalah daripada nur cahaya. Dan sekalian alam ni daripada cahaya-cahaya percikkan cahaya. Roh kita daripada nur Muhammad yang bahagian mana? Jadi kita nak nur kita ni, cahaya kita, roh kita ni daripada nur Muhammad bahagian dada. Kerana cahaya nur dari bahagian dada tu adalah orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Orang yang kenal diri, kenal Allah. Tapi kalau ke bawah pusat ke bawah nur Muhammad tu, itu maknanya manusia-manusia yang bersifat batil daripada nur Muhammad juga. Sampai ke iblis bawah telapak kaki. Kalau jin bawah betis betis kanan jin Islam, betis kiri jin kafir. Semua ada tu dalam nur Muhammad tu, dijadikan berbentuk manusia. Jadi percikkan tu daripada titik-titik percikkan nur Muhammad jadi malaikat-malaikat yang tinggi darjat dia. Malaikat-malaikat elit, Jibril, Mikail, Israfil kan. Tu malaikat-malaikat iblis. Jadi dia ada titik-titik nur Muhammad tadi. Dan bahagian muka Rasulullah, muka Nur Muhammad terjadi 120 titik-titik, 120,000 titik-titik daripada Nur Muhammad tu jadi titik-titik 124,000 jadi roh-roh para nabi. Ya Allah, kalau kita baca kisah Nur Muhammad ni, ya Allah, semuanya terjali daripada Nur Muhammad. Itu pasal kita kena makrifat kepada Nur Muhammad. Bila kita makrifat kepada Nur Muhammad, nur tu yang akan bawa kepada nur zat Allah Ta'ala, tu yang akan bawa jadi Ahmad untuk mengesakan Allah. Tak ada lain kenderaan dah. Mesti melalui pintu Nur Muhammad untuk dapat fana fil baqa. Tak ada jalan lah. Malam ni dibukakan Allah lagi. Macam mana? Jadi harus kita melihat nur. Bukan api. Api dengan nur lain. Api tu dia panas. Nur ni dia tak panas. Dia makin lama makin nikmat tenggelam di dalam nur. Makin lama makin nikmat. Makin lama makin nikmat. Hayal hilang gitu. Tak ada lah. Waktu tu cukup best. Cukup lazat. Siapa-siapa yang dah pernah fana. Difanakan oleh Allah. Tak kira lah fana fil af'al, fana fil asma, fana fil sifat, fana fil zat. Tak kira lah, semuanya lazat. Ya. Macam mana fana fil af'al tu macam mana? Kita melihat bentuk maknanya bentuk, af'al dibentuk. Bentuk yang kita lihat iaitu satu gunung tu yang kita lihat, tapi tiba-tiba gunung tu jadi indah hingga keluar nur cahaya. Lelap kita. Dia jadikan kita lelap. Mula-mula melihat af'al gunung tu. Tapi di sebalik tu kita tidak nampak gunung tu. Kita nampak yang menjadikan af'al gunung tu tadi hingga lelap kita. Macam Nabi Musa. Disuruh lihat gunung tu. Tapi di sebalik gunung tu ada nur Allah letakkan hancur tu dengan Nabi Musa pingsan. Disebabkan kita melihat af'al tu Allah boleh esakan, maknanya fanakan kita. Semuanya jadi lebur dah, tak nampak apa af'al apa pun dah. Yang kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada dah keakuan diri, lebur kita. Kalau fana fil asma, makna indahnya asma, nama-nama Allah tu tadi indahnya sampai keindahan tu hilanglah diri kita. Kita nampak Allah tu lebih indah. Dia bawa kita tempat yang indah sangat. Wajah, ya Allah, indahnya wajah ni. Wajah tempat kawasan tu indah sampai kita lupa yang lain. Dan dia tenggelamkan lagi, Allah tu lebih indah lagi. Hilang langsung lebur kita. Yang adanya
keindahan asma nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita panggil tadi. Allah, 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 Allah. Allah, 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 dia aja. Dia menyebut nama dia. Fana fi sifat adalah sifat, iaitu sifat-sifat Allah tu adalah kalau dilihatkan sifat, iaitu sifat Allah tu nur dia yang sangat terang, sifatnya tadi sifatullah, nur jali nur jali sifatullah terang, dia sangat terang tu. Siapa aja melihat hilang kerana dia sifatullah. Sifat mesti nak akan bawa kepada zat. Sifat tu gitu. Jadi kita melihat sifatullah tu tadi, daripada nur tu yang dilihatkan hilang kita. Terlampau terang lebur kita. Baru kita dapat kepada fana fil zat. Yang fil zat tak dapatlah kita nak ucapkan. Tak dapat nak ucapkan. Kerana dia punya syok dia merangkumi semualah. Jadi apa pun tadi yang kita lihat, baik af'al, baik asma, baik sifat, baik zat, semuanya esa dah. Bukan makna kita lihat apa kita nampak af'al, makna kita tak mengesakan Allah. Tetap kita nampak af'al tu, kita tahu siapa yang membentukkan af'al tu. Bentuk af'al, bentuk tu kita lihat, kita dah nampak bentuk tu dah, kita nampak siapa yang membentukkan. Plastik ni manusia yang bentukkan, siapa bagi ilmu? Ini plastik dia pakai getah ni siapa jadikan pokok? Makna itu yang dikatakan dari fana tu. Bila kita nampak tu, kita tak nampak lain dah, kita nampak siapa yang membentukkan afal tu. Nampak kereta, semua afal. Bila orang dah kenal diri, kenal Allah, dia tak nampak dah bentuk-bentuk tu, dia nampak Allah yang membentukkan. Baru terlihat sifat wajah, baru nampak sifat asma. Setiap bentuk kereta, proton, bentuk proton A, proton B, perdana, pro 2, macam-macam lah. Itu semua bentuk-bentuk dia kita nampak sekali. Itu semua siapa yang membentukkan? Siapa yang memberi ilmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Masihkah kita nak nampak lagi itu perbuatan makhluk? Ataupun kita nampak lagi itu pekerjaan makhluk? Maka itu kita belum lagi selesai mentauhidkan Allah SWT. Kita hanya mempelajari tauhid tu untuk mendapatkan sijil. Tapi bagi Rasulullah SAW, dia ajarkan 13 tahun untuk mentauhidkan Allah adalah mentauhidkan seluruh sekalian alam ini yang kita lihat. Kita la ilaha illallah kan. Supaya mereka semua itu yang Allah Ta'ala nyatakan tu tidak ada. Yang nyata hanya Allah. Dah ke sekian alam kita mengatakan, kita yang melihat tu semua sekian alam, kita dah maknanya mengakui bahawa mereka semua yang nyata di sekian alam ni mengatakan la ilaha illallah. Kita lihat pinggan, kita lihat apa kipas, kita lihat kunci, kita tengok kitab, kita tengok kereta, kita tengok handphone, kita tengok apa pun kita zikirkan, berajakkan sama-sama la ilaha illallah. Supaya mereka pun mengatakan tidak ada. Lakukan tu hari-hari demi hari-hari, barulah nanti Allah akan memperlihatkan lagi ainul yakin. Dengan penglihatan mata kita dia bagi jelas nanti. Disebabkan ilmu dia dulu kita yakini, maka Allah naikkan taraf kepada ainul yakin. Melihat kita dengan penglihatan mata nanti bahawa benda tu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulanya kita yakin, kita tak dengar pun kita yakin sebenarnya dia la ilaha illallah. Memang betul pun. Bila kita dah buat begitu, lama-lama Allah kurniakan kita. Kita dengar dia mengatakan la ilallah, semut la ilallah, bumi la ilallah, angin la ilallah, kita nampak. Sebab bila kita yakini bahawa la ilallah, semua makhluk Allah mengucapkan la, tak ada dirinya. Dia masing-masing membawa skrip-skrip yang Allah Ta'ala arahkan. Posisi mereka masing-masing. Bila kita yakini di situ la ilallah, semuanya di langit, di bumi, 7 lapis langit, sekalian alam ni mengucapkan la ilallah atas izin Allah semuanya. Mereka pasti semua mentaati perintah Allah. Mengatakan mereka semua tidak ada. Kerana dia tahu dia diciptakan oleh Allah. Baik iblis, baik malaikat, baik apa saja pun. Semuanya mengatakan la ilaha illallah. Gila si Ajis ni, ada ke malaikat, apa ni, iblis pula mengatakan la ilallah.
Ya, pasal kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak faham. Kita takkan faham. Tapi bila kita dah kenal diri, kenal Allah, Allah perkenalkan diri Allah kepada kita, baru kita tahu. Semua makhluk ni Allah yang jadikan. Allah memberikan posisi masing-masing dan membawa watak ketaatan kepada Allah semuanya. Cuma kita tak tahu cara dia mentaati Allah dengan mengesakan Allah. Kita tak faham. Kita kata iblis tu masih lagi menderhakai Allah. Kita masih mengatakan gitu lagi. Tu saya cakap, kalau saya jelaskan nanti, orang tidak percaya. Macam tadilah. Ibnu Arabi tadi, dia dengar guru dia cakap, dia kecil lagi kan, 8 tahun, 9 tahun. Guru dia cakap Nabi Khidir masih hidup lagi. Mana boleh, beribu tahun takkan hidup lagi. Dia cakap dalam hati dia je. Dia pun balik jumpa guru dia kan. Dia jumpa orang kat tengah jalan, dia kata, kau kena percayalah apa guru kau cakap. Percaya tau? Ya, percaya. Pergi balik jumpa guru, percaya cakap. Guru dia cakap, ya. Wah, nak kena tunggu Nabi Khidir cakap baru kau nak percaya Tapi tadi siapa tu, Tuan Guru? Itulah Nabi Khidir. Ya ke? Saya dah jumpa lah Nabi Khidir. Ya. Gitu. Jangan sampai je gitu. Nanti dah wafat baru nak percaya pula. Semuanya tangan Allah kekuasaan. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Qadir. Bukan qadir. Bernyambung kepada perkataan kuasa melekat di tangan Allah. Qadir. Bukan salah. Qadir. Qadir. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Mau betul. Semuanya melekat kuasa-kuasa yang ada pada iblis, pada malaikat, pada semua pun melekat di tangan satu kekuasaan Allah. Maknanya berjuta-juta yang kita tak semut ke apa, binatang, semuanya melekat kekuasaan Allah yang nguruskan semua. Subhanallah. Kalau dia perlihat dengan kekuasaan Allah, takut kita. Takut kita. Semua Allah yang pegang kekuasaan tu. Kalau kita takut malaikatul maut tu, makna kita masih mensekutukan Allah. Masih lagi kita nampak makhluk tu ada kuasa. Bukanlah berani sangat dengan malaikatul maut. Ya, korang dulu pergilah. Tapi sebenarnya mengajar kita supaya jangan kita takut kepada makhluk. Bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni bukan lari. Kalau takut nampak pontianak, nampak jembalang, tanah ke, nampak hantu galah ke, itu kena lari lah jauh. Kalau nak larilah. Tapi sebenarnya takut pada Allah tu dimasukkan tadi adalah kita makin lama makin tidak mahu merasa ada keakuan diri. Takut nak rasa keakuan diri. Inilah yang Allah Ta'ala tadi minal khaufi wal ju'. Minal khauf, sedikit rasa takut yang Allah bagi pada kita. Takut tu perlu ada. Tapi bukan takut yang macam kita halakan. Takut ni meniaga tak laku. Takut ni beribu-ribu jenis takut. Takut ni lah. Takut suami aku kahwin satu lagi. Salah sebut lah. Mana takut tu. Tak macam-macam takut. Beribu-ribu jenis takut. Sebenarnya itu tak perlu kita takutkan. Yang perlu kita takutkan ada rasa keakuan itulah yang Allah bekalkan takut tu untuk ala ke situ. Ada kalanya ilmu ni kita tak perlu belajar. Kenapa? Ada kalanya kita perlu belajar. Ilmu apa yang tak perlu belajar? Orang tu duduk jauh-jauh, tak perlu kita nak tahu dia buat apa. Nanti bingung kita. Pasal apa? Itu yang Allah. Melainkan ada sesuatu yang perlu kita nak membetulkan. Tapi kalau kita tak perlu, kita tak ada pengetahuan untuk membetulkan orang tu, kita tak perlu tahu lah orang tu buat apa jauh-jauh sana. Nanti dia bagi lihat, nanti kita marah ke orang tu. Ada kalanya ilmu yang tak perlu kita tuntut, haram jadi je kalau kita tuntut. Sebab akan mendatangkan keakuan diri. Jadi nuntutlah ilmu yang supaya hilang rasa keakuan diri. Tuntut kerana ilmu tu adalah ilmu untuk menyenangkan kita. Bukan menyusahkan kita.
Kalau ilmu yang kita tuntut lagi membuatkan ada keakuan diri, jangan tuntut. Tu tak payah tuntut tu. Itu akan merosakkan kehidupan kita. Bila kita belajar sesuatu ilmu, baik dia kata dia hebat ke macam mana, bila kita belajar nanti akan membawa kita takabur, riak, sombong. Tapi carilah ilmu yang akan membawa kita hilang keakuan diri. Dan kita mengesakan Allah. Itulah sebenarnya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nak kita fahamkan. Nanti ilmu-ilmu yang lain akan datang kepada kita menyerah diri. Ilmu makrifat tinggi macam mana, ilmu apa pun akan datang pada kita. Kalau kita dah betul mengesakan Allah. Dan kita tak perlu lagi layan ilmu tu nanti kalau dia datang menyembah untuk bawa, amalkan aku nanti kata. Tak payah. Tapi kalau kau nak mengesakan aku, bukan tujuan ilmu ni nak gini, nak gitu, nak tak ada. Dia bagi kalimah-kalimah yang hebat-hebat, tapi kalimat yang paling hebat adalah kalimah sakti. Itu la ilaha il. Tak ada kalimah yang apa pun kalimah hebat pun tetap dia akan tunduk dengan kalimah la ilaha illallah. Nak menyatakan keesaan Allah, keagungan Allah. Bukan kita beramal untuk menunjukkan kita punya keakuan diri, kita hebat tak? Tu tengok Rasulullah SAW tak ada rasa keakuan diri dia. Dia tak rasa dia hebat. Yang hebat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila engkau tak percaya, nanti Allah akan memperlihatkan. Nabi Ibrahim dia bukan nguji Allah. Nabi Ibrahim AS ni dia nak menambahkan lagi keyakinan. Apabila keyakinan yang Allah bagi, dia nak tambahkan lagi keyakinan kepada Allah. Tak apa. Bukan bermakna Nabi Ibrahim tu tidak yakin. Nabi Ibrahim yakin pada Allah, tapi nak tambah keyakinan. Boleh, kita boleh. Nabi Ibrahim minta pada Allah, ya Allah, aku nak lihat bagaimana ya Allah benda yang mati engkau hidupkan depan mata aku ya Allah. Tak yakin lagi ke dengan aku? Allah tu tahu. Kan? Tak yakin ya Allah, tapi aku nak nambahkan lagi keyakinan. Baik. Hancurkan burung tu, hancurkan. Lepas tu tabur. Hancur dah burung tabur. Tepuk tangan kau baca kun fayakun. Tepuk tangan kau, cantum balik yang dah hancur tu tadi, jadi burung balik depan mata Ibrahim. Sujud Nabi Ibrahim, subhanallah. Aku paling kuat beriman pada engkau ya Allah. Boleh kita mohon pada Allah gitu. Ini kita tidak bertambah tak yakin, bertambah rasa ada keakuan diri. Bertambah rasa lagi ke depan hidup kita, lagi kita nak rasa ada keakuan diri. Tak betul. Perjalanan kita tu tadi nak minta jalan ihdinas siratal mustaqim tu tak betul. Minta aja, tapi jalan yang lurus macam mana kita tak faham. Jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim tu macam mana? Iaitu hilang rasa keakuan diri. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Seperti mana? Seperti para rasul, para nabi, para wali Allah, arif billah, tak ada keakuan diri. Itulah jalan yang lurus. Kalau jalan lurus, kita ingat kita dah betul buat amal ni, tapi hati kita ada keakuan diri, itu bukan jalan lurus. Betulkan dulu jalan lurus yang dalam tu, iaitu hilang keakuan diri. Baru kita buat apa pun semua jadi benar. Tapi kalau kita ambil luar, dalam masih lagi ada keakuan diri, masih tak betul. Dia perhatikan dalam kehidupan kita ni. Perbaiki dia. Setelah Allah dah memperlihatkan amsalah linnas. Di dalam diri kita Allah Ta'ala nak bagi tahu, ajar kita. Di luar dia tunjukkan berbagai-bagai bentuk af'al. Untuk kita supaya tidak tersesat. Supaya nampak akulah jadikan ni. Akulah yang ajarkan. Akulah yang tunjuk ni. Tapi kita ternyata masih lagi bersandar kepada akal-akal yang tak mengenal Allah. Maka itu akal-akal tak mengenal Allah, akal-akal yang nak membawa kepada keakuan diri. Beratlah kehidupan kita. Berat. Jadi perbaikilah sama-sama supaya hidup kita ni sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitulah saya juga beberapa kisah seperti mana Ibnu Arabi tadi
Masih kecil dia kisahkan. Saya pun terkena gitu juga. Disebabkan orang tu tak percaya, dia penyalah. Maka datang sesuatu petunjuk daripada Allah untuk mengatakan bahawa saja engkau mengatakan dia tu tak betul sesat, bahawasanya dia tu betul. Jadi orang yang datang tu kepada dia, orang yang disegani. Baru dia datang melutut jumpa kita. Mengatakan minta maaf, aku dah salah pada kau. Kita pun mengata, kau nak dengar orang lain cakap dulu baru kau. Saya cakap gitu juga macam Ibnu Arabi jumpa guru dia. Kita cakap begitu juga. Sudah. Sebenarnya apa yang kami ucapkan bukanlah daripada hawa nafsu kami. Bukan saya nak cakap ni daripada hawa nafsu saya. Tak ada. Sepatah perkataan satu huruf pun saya tak mahu satu huruf tu daripada saya. Saya minta kepada Allah, tolong. Kalau ada, keluarkan lidah aku, ya Allah. Macam tu selalu kita berdoa. Supaya kita bercakap ni, supaya semua dapat dengar, bukan kalam saya. Kalam Allah. Sampai gitu saya berdoa pada Allah, minta. Supaya setiap kalam-kalam nur tu yang mereka dengar bukan daripada kalam saya. Sesungguhnya daripada kalam Allah. Supaya masuk dalam rohani dia, tersimpan rapi dan dapat amaliyahkan dalam setiap detik-detik kehidupan dia. Iaitu tak lain mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak masuk kalam tu untuk tak mengesakan Allah, jangan bagi dia dengar, ya Allah. Jangan bagi dia datang. Kalau dia nak betul mengesakan Allah, betul-betul ya Allah, bagi dia datang. Tu. Ada orang, macam-macam orang. Yang tu hari saya cerita betapa 17 tahun datang minta bagaimana cara nak penutup dia punya khatam 17 tahun dia betapa. Ada orang yang mimpi je. Mimpilah jumpa saya lah, jumpa ni lah. Macam-macam kata, saya ni dah diizinkan oleh Allah untuk belajar dengan Tuhan. Yang macam-macam saya dengar. Tapi semuanya saya pangkah. Itu semua susunan Allah. Bukan saya ni hebat, tak ada. Itu susunan Allah. Kau tak payah tunggu dalam mimpi baru kau nak datang belajar sebenarnya. Tak? Tapi Allah nak bagi yang keyakinan. Alhamdulillah. Dia baru nak yakin di situ. Tak apalah. Yang penting dia dapat keyakinan tu pada Allah. Tu. Tapi kalau dia kena puak-puak itu, kalau disebut dalam mimpi dah mulalah. Dia kata mengarut. Saya sendiri pun belajar dulu. Belajar dalam hutan, orang kata kita belajar dengan jin. Jin apa suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, suruh buangkan keakuan diri, jin ke tu? Kalaupun jin tak apa juga, tapi dia suruh benda elok. Tapi kau belajar tinggi-tinggi, pakai jubah, pakai apa semua ulama, tapi dia suruh kau masih lagi keakuan diri. Kau hafal ayat Quran, kau hafal hadis, tapi masih lagi ada keakuan diri. Dia pun biarkan kau ada keakuan diri. Dia pun tak faham. Tu. Bukan saya kata tak betul. Tapi masih lagi kita dalam keadaan mensekutukan Allah. Dia duduk dalam keakuan diri, dia sekutukan Allah. Dia tak payah nak cerita banyak dah. Jangan kita apa lagi nak berbala-bala. Aku betul lah. Tak ada. Engkau ada keakuan diri tak betul lah tu. Cepatlah ubah. Cepat kita didatangkan kalimah yang pertama, suruh kita apa Allah Ta'ala. Jangan ada merasa di La ilaha illallah tu. Janganlah rasa lagi ada. Takkan kau nak ulang-ulang sebut dia tapi kau nak rasa ada lagi. Sekali aja kau sebut, sampai bila-bila kau pegang kau tak ada. Kau angkat Allah, angkat kau, Allah suap, Allah tidurkan kau, Allah bangunkan kau. Semua kau nak kena Allah je semua. Itu dia. Tapi masih lagi kau rasa kau yang bangun sendiri, kau yang set yang kau. Ya Allah. Engkau yang melihat, engkau yang mendengar, engkau yang ada ilmu. Ya Allah. Syirik aja 24 jam kita buat macam mana? Jadi perbaikilah cepat sebelum sakaratul maut. Bertaubat betul-betul, menyesal, tak mau lagi mensekutukan Allah. Apa mensekutukan Allah tu? Yang paling besar mensekutukan Allah, keakuan diri, mau ngaku diri. Sebab itulah punca akan buka segala maksiat-maksiat sombong, riak, takbur. Iblis tu gitulah sebab. Dia rasa dia tu banyak amal, datanglah kesombongan tu. Igulu bihim marat. Hati kita gitu juga akan berpenyakit. Bila ada keakuan diri, penyakit akan datang mudah. Mudah penyakit. Penyakit apa?
penyakit iri hati, penyakit sombong, penyakit rasa aku lagi hebat, penyakit riak, semua akan datang disebabkan ada rasa keakuan diri. Kau tinggi mana pun ilmu kau, pasti akan itu. Tapi kalau kau ada ilmu, kenal diri, kenal Allah, dia tak akan datang. Sebab engkau dah tak mahu diri engkau dah. Engkau dah benci diri engkau. Musuh paling utama bukan iblis. Musuh paling utama adalah nak engkau rasa ada keakuan diri tu kau dah anggap ngeri, dah takut dah. Lebih takut kau daripada iblis yang mengerikan tu. Jadi lakukan dalam kehidupan kita gitu. Baru kita akan dapat sebut nama Allah manis. Berselawat pada Nabi SAW pun manis hidup kita. Indah, tenang, aman. Tapi kalau ada keakuan diri, jadi macam Nabi Sulaiman kaya pun tak cukup, tak puas juga. Maka itu Nabi Sulaiman berkata, seluruh harta ni semua ni min fadli Rabbi. Daripada Tuhan, Tuhanku punya, bukan aku punya. Yang mustahaknya aku nak rasakan Allah. Nampak Nabi Sulaiman dah seluruh kaya pun, dia tak mau mengaku tu dia punya. Dia kata Allah punya. Dan Allah tu lebih baik aku ingat daripada sekalian yang ada ni. Kekayaan yang ada. Kita baru sikit-sikit naik pangkat dan naik corporal, naik sarjan, kita nak bangga diri, nak sombong. Baru naik sikit. Nabi Sulaiman tu selalu pun boleh serah pada Allah. Jadi tak ada alasan. Kalau kita kaya, kita tak nak duduk jalan kenal diri, kenal Allah. Kalau kita faham jalan kenal diri, kita tinggalkan semua harta kita serahkan balik kepada Allah. Seperti Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar. Setengah harta dia bagi pada Baitul Mal, kepada Allah lah ibarat, kepada Rasulullah. Kerana dia dah kenal diri, kenal Allah, bahagia dia semua tinggal. Apa yang tinggal Abu Bakar? Allah dan Rasul. Betul-betul ni. Allah dan Rasul. Begitu yang kita nak. Bila dah kenal diri, kenal Allah ni, kita dah kekayaan yang ada ni, kita dah, sebab kita dah dapat Allah tu, jadi kita mudah kita nak semua hak Allah Ta'ala. Kita nak keluarkan dia untuk tarik orang, untuk berjuang, untuk ajak manusia kenal diri, kenal Allah. Wa man ahsana qaula min da'ilah. Sebaik-baik perkataan, ajakkan dengan harta, dengan nyawa, dengan kesusahan, kita ajakkan manusia kenal diri, kenal Allah, da'ilallah. Tak ada lagi yang baik lagi. Ajakkan. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat buat dalam kehidupan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bukan dengan keakuan diri, dengan Allah Subhanahu, insya-Allah. Itu sampai sini dulu sementara. Kita minta pencerahan lagi kepada Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri, insya-Allah, dan juga Syekh Latif, insya-Allah, dengan yang lain-lain, insya-Allah. Lagi Ustaz. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بفتوح العارفين. Pada awal pembicaraan Al-Fadil Ustaz Aziz ada bercakap berkenaan dengan puji. Kalau memuji itu, dia memuji diri dia, itulah setinggi-tinggi pujian, dan tidak akan sama makhluk yang rendah ini memuji dirinya. Jadi begitu juga apabila kita solat, apabila kita selawat, apabila kita memuji, puji-pujian yang sampai itu, yang tinggi itu adalah puji-pujian dari dia kepada dia. Mungkin
sidang hadirin sekalian ataupun penonton merasa pelik perkataan ini, tetapi sesungguhnya dia adalah ayat Al-Quran. Ayat itu selalu Tok Imam baca di mimbar. Auzubillahissamina'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la uhsi sana'an alaika anta illa kama asnaita ala nafsik. Ayat itu bermaksud subhanaka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Maksud dia, Maha suci Allah, la uhsi, tidak akanlah sana'an alaika anta, tidaklah akan sampai, tidaklah akan terpenuh, tidak akanlah akan sama segala sanaan, segala pujian kepada anta, kepada engkau wahai Allah. Kama asnaita ala nafsi, sebagaimana diri engkau memuji diri engkau. Para ulama ahli sunnah wal jamaah telah membahaskan segala ilmu itu ataupun ilmu tentang ma'rifatullah ini dibahagikan kepada 4, iaitu zat, sifat, af'al dan juga infial. Ilmu pengetahuan tentang Allah dibahagikan kepada 4. Jadi yang paling dekat dengan zat ialah sifat. Yang paling dekat dengan zat ialah sifat. Oleh kerana itu, jikalau sifat memuji kepada zat, dia sudah dekat kepada zat yang kita sembah, iaitu Allah. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Oleh kerana itulah para guru arifin billah selalu kata, apabila kita solat, kita hendaklah tabdil, hendaklah tukarkan diri kita. Dia serupa dengan tidur ataupun serupa dengan mati bila kita angkat takbiratul ihram. Kenapa dia nama pun takbiratul ihram? Ihram apa benda? Takbiratul ihram tak pernahlah kita kaji, kita tak pernahlah kita buka ulah fikir. Sebab dia ihram ini maksud dia haram. Takbiratul ihram maksud dia haram. Takbir yang mengharamkan segala benda yang halal. Segala benda yang halal menjadi haram ketika itu. Bila kita angkat takbir, semua benda yang halal menjadi haram. Yang selama ini kita halal mengaji jadi haram. Yang selama ini kita halal makan jadi haram. Yang selama ini kita halal bercakap-cakap jadi haram. Yang selama ini kita halal pi bendang sawah, kita bertukang, kita bawa beho, kita bawa kereta, kita bawa katu, kita buat segala benda, semua halal. Tapi bila kita angkat takbiratul ihram, semua itu menjadi haram. Termasuklah kita teringat untuk buat benda-benda kita buat tadi ni, haram juga. Ataupun kita tak khusyuk dalam solat, tak khusyuk dalam solat, kita teringat nak bagi makan kambing, teringat kambing beranak, teringat sekali lagi lagu mana beho lekat, teringat sekali lagi lagu mana traktor lekat, sekali lagi macam mana ni apa kunci hilang. Semua tu sebenarnya haram. Tu takbiratul ihram. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita menanggalkan ataupun kita matikan diri kita. Jadilah apa? Bila kita keluar daripada tubuh kita ni. Makna kita pergi mana? Kita mi'raj. Apa yang mi'raj tu? As-salat mi'raj mu'min. Apa dia yang mi'raj tu? Yang mi'raj itu ialah sifat. Kita duk ada di atas bumi. Kita duk ada tang tu lah. Kita pergi mana? Apa yang pi? Apa dia yang pi tu? Jadi kita tanggalkan tubuh kita.
kita tanggalkan nyawa kita, kita tanggalkan ruh kita, kita tanggalkan hati kita yang menghadap Allah Ta'ala tu. Semua sekali lah. Semua sekali lah. Badan, ruh, hati, nyawa, semua sekali menghadap kiblat. Betul, kiblat tu ada 4. Kiblat tu ada 4. Kiblat bagi badan adalah Kaabah. Kiblat bagi ruh. Pergi mana kita? Ruh pergi mana? Tu tanya Ustaz Aziz lah, lebih arif. Ilmu ni pun saya dapat daripada beliau. Jadi ya seterusnya lah, kiblat bagi hati, Baitul Ma'mur ke, kiblat bagi ruh naik sampai ke arasy, kiblat bagi ruh ke apa, zat Allah. Kiblat bagi ruh, akhirnya hujung sekali adalah zat Allah. Ada siapa-siapa yang makan dibangkang benda ni? Mau tak khusyuk kalau macam ini yang telah dikupas? Mau tak khusyuk? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita boleh katalah, inilah satu-satunya jalan untuk khusyuk dalam solat. Kerana kita fikir tu sehingga zat Allah, kita tu fikir tu ketika mana solat tu sampai kepada zat Allah. Kalau tidak solat kita rapuh, solat kita merapuh. Bukan saya kata tak sah ke, itu sah ke, batal ke, terima tak terima tu kerja Tuhan. Kita ni makhluk, bukan kerja kita nak judge orang, bukan kerja kita untuk kita meletakkan hang solat tak sempurna. Bila para sufi arifin billah ni cakap macam tu, dia bukan tuju kepada siapa-siapa. Dia tuju kepada, dia bercakap tentang diri dia sendiri, dia cerita kepada orang lain untuk hampa kod-kod nak tiru dia. Lagu tu bukan dia tuduh kita solat tak khusyuk, bukan dia tuduh solat hampa tak khusyuk dah. Bukan. Tu kena banyak-banyak baik sangka. Bila kita mendengar kalam-kalam para arifin billah ni, semuanya sebenarnya dia sayang kat kita. Dia sedih, dia kesian bila tengok solat kita tu. Kalau tak khusyuk, kalau dah khusyuk tak apalah. Kalau khusyuk tak apalah, tak ada masalah lah yang tu. Kod tak khusyuk lagi, lagu tu lah cara dia. Bukan dia tuduh kita solat kita ataupun solat hampa tak khusyuk. Dah, bukan lagu tu. Kena ingat para sufi ni, bila dia kata syirik, bila dia kata munafik, bila dia kata kafir, semua dia taji kat diri dia, semua dia camdek kat diri dia. Bukan dia tuju orang lain. Dia berlainan dengan, minta maaf cakap, berlainan dengan kalau kita dengar terus terang cakap Anas lagi, kalau kita berselindung payah pula nak faham kan. Lain dengan Wahabi ni, dia tuduh syirik, bukan diri dia syirik, orang lain syirik. Hak nu sambut maulid syirik. Dia tak sambut maulid. Siapa sambut maulid syirik. Contoh, bukan di negeri sini, sana Uzbekistan. Dia kata apa lagi? Madad ya Rasulullah, syirik. Dia tak buat madad. Dia kata siapa yang buat madad tu syirik. Bukan di Malaysia tak ada. Di Malaysia tak ada Wahabi nu, dekat sana Brazil. Sini alhamdulillah semua bagus. Jadi bila kita dalam solat, kita tanggal macam roket lah. Dia nak pergi jauh lagi ke atas, dia kena buka, dia kena buang dia punya. Kalau roket tu panjang, dia nak pergi menerobos sampai ke paling atas sekali, tinggal kepala je, dia buang ekor dia, buang, dia nak pergi lagi. Dia buang. Lagu tu macam solat. Masa dia nak mi'raj tu, dia kena buang. Dia tanggal. Baru boleh sampai kepada zat. Bila kita solat ni, kita sembah apa? Tidak lain dan tidak bukan, kita sembah zat. Bukan kita sembah alif lam lam ha.
Alif lam lam ha, kalau kita tulis di dinding tu, kita sembah alif lam lam ha, tak kena. Itu bukan Allah. Itu alif lam lam ha, itu tulisan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah Ustaz Aziz dalam salah satu video dia kata marabbuka tu bukan alif lam lam ha, tapi orang salah faham. Alif lam ha tu huruf. Kita bukan sembah alif lam lam ha. Kita sembah zat yang bernama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Terlajak cakap dah saya ni panjang, terlebih panjang. Minta maaf banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukashafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita bersama-sama untuk pertemuan pada malam ini. Tak lain menghala tuju kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menembus satukan Allah Taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Kita melawan dalaman ni, itu apa dia? Menafikan keakuan diri kita. Sentiasa kita bercakap tentang menafikan sampai tak ada dah diri kita. Yang ada dia je. Tu kita nak betul-betul berjuang. Sampai kita tak rasa kita yang berjuang, dia lah. Itu sebenar-benar tauhid sebenar. Jadi seperti ayat yang Ustaz Aziz beritahu tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam diri ada penyakit, lepas tu ditambah lagi penyakit. Kau buat tak tahu je. Penyakit apa? Keakuan diri. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan penyakit lah. Penyakit. Saya pendekkan sikit cerita tu. Beberapa tahun yang lepas, saya lah ada penyakit darah tinggi. Masa tu saya risau tau. Last medical check up tu, saya risau. Doktor cakap kau ni umur tak panjang ni, pendek umur kau ni. Lepas ni doktor sajalah bergurau saya. Yelah, insyaAllah ya. Saya kata itu je lah. Jadi memang setiap minggu, 2 minggu sekali saya pergi check. Kawan-kawan yang rapat dengan saya pun dia risau, kata, lepas tu dalam risau dengan saya, menakut-nakutkan saya pula tu. Saya takut masa tu lah. Jadi bila saya Allah Ta'ala memperkenalkan jalan cerita ni, rupanya last kali saya cakap apa? Depan Ustaz Aziz, depan kawan-kawan, saya cakap apa? Penyakit darah tinggi ni, saya tak risau lagi. Mula-mula saya risau kan. Penyakit darah tinggi saya ni, saya tak risau lagi. Nak mati tu, matilah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyawa pasti akan mati. Paling aku risau, ada keakuan diri. Tu dia. Paling risau tu penyakitnya. Lepas tu saya cakap macam tu, saya sentiasa buat macam tu kan. Saya tak tahu, hilang penyakit darah tinggi saya. Saya pun tak tahu darah saya naik ke, darah saya turun ke, saya tak tahu dah. Saya tak check dah. Tapi saya rasa tenang dengan Allah. Habis tu. Dia dah jadi natural lah. Kalah dah penyakit darah tinggi tu. Kalah. Nak cakap cerita. Belum lagi yang lain-lain lagi kan. Kalah. Termasuklah hawa nafsu apa semua. Itulah sebenarnya. Itulah yang boleh saya ceritakan. Biarlah kita risau kan. Macam saya cakap tadi, takut tu. Takutkan yang ni lah yang penting. Ini sebenarnya. Takut adanya keakuan diri tu. Mengakukan aku ni. Mengakukan diri ni. Lebih tepat lagi pengakuan diri. Apa tadi saya dengar, saya nak sambung apa yang Ustaz Azai cakap tadi berkenaan takbiratul ihram tadi. Saya baru terlintas tadilah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh semak nanti. Saya akan hantar ke grup rahsia takbiratul ihram. Rahsia takbiratul ihram, macam mana nak khusyuk dalam solat tadi tu, yang Ustaz Aziz dah kupaskan tadi tu. Dia dah buka. Jadi lebih jelas lagi, dengar betul-betul.
rahsia huruf nun di dalam takbiratul ihram. Rahsia huruf nun di dalam takbir itu tahun lepas punya. Saya baru teringat benda tu. Jadi bila Ustaz Azai cerita tadi, saya baru teringat benda tu. Rahsia huruf nun tu dalam takbiratul ihram, insya-Allah. Apa? Mungkin jemaah-jemaah Qadian mungkin yang dah tengok lah, dah tengok benda tu kan. Jadi kita sama-sama kongsi nanti dalam grup nanti, insya-Allah. Pendengar YouTube semua, insya-Allah ada yang saya dah sebarkan, sama-sama kita dengar. Saya pun sama-sama dengar juga, insya-Allah. Jadi itulah keberkesanan kita dalam kita duduk dalam jemaah ni, malah di akhir zaman ni yang Ustaz cakap tadi, kena betul-betul, kena betul, sungguh-sungguh lah, sungguh-sungguh. Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita. Kita ni memang tak mampu, sampai tahap apa saya cakap tadi, sampai saya cakap dengan isteri saya tadi, ni. Nanti kalau saya tak cakap pasal isteri saya tanya pula, tadi tak cakap pasal isteri saya pun, ni saya cakap. Saya memang saya sentiasa cerita, discuss dengan isteri saya sebenarnya. Kalau saya tak cerita, nanti dia tanya kenapa tak sebut pasal isteri saya. Tak ada, ni gurau lah, bukan apa, tak ada apa. Okey, setiap benda yang kita nak manage, apa semua tu kan, kita rasa macam tak mampu tu, tak mampu. Tak mampu. Saya cakap dengan dia, itulah mata pelajaran yang menyatakan tak mampu tu, yang Rasulullah SAW cakap, bingung tambah bingung lagi, sampai dia tak tahu apa dah. Dah tahu jam. Itu penyerahan betul-betul dengan Allah SWT. Tu kita dapat mata pelajaran tu. Ustaz Zee pernah cerita benda ni. Jadi kita, bila seseorang cerita, kita buat sesuatu dalam diri kita, insya-Allah kita akan dapat jawapan yang sebenarnya. Saya pun tak tahu, kadang-kadang saya bingung apa soalan ni, apa soalan nak dapatkan jawapan ni kan. Tapi dia dapat Allah Ta'ala letakkan jawapan sebenarnya. Itu yang sebenarnya dia dikatakan wazidnahum huda, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita. Sebab kita nakkan Allah ni, sebab kita dah sentiasa ahsanul amala, munafik. Sampai kita buat ahsanul amala, bukan aku ya Allah, engkau ya Allah. Sampai di situ sekali. Ahsanul amala, Allah Taala pandang kepada ahsanul amala. Ahsanul amala tu Allah Taala pandang kita sebab kita buat ahsanul amala. Tapi bila kita dah betul-betul kenal ni, betul-betul tenggelam, bukan aku ya engkau ya Allah, bukan aku. Dia takut. Ahsanul amala tu memang Allah Ta'ala tengok, tapi bukan aku ya Allah, engkau pandang pada diri engkau ya Allah, bukan aku. Sampai situ sekali saya dapat macam tu lah kan. Saya dapat betul-betul yang dikatakan, kita nak rasa kita tu kan, Allah Ta'ala pandang Allah ya, bukan aku, engkau ya Allah. Dia terus ke situ. Percakapan communicate kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak rasa communicate kita dengan Allah Ta'ala, dapatkanlah communication kita dengan Allah SWT macam tu, baru betul kita berhubung dengan Allah SWT. Macam Nabi Musa, makam Nabi Musa kan, itu Nabi Musa, kau mana boleh? Siapa kata tak boleh? Kita berhubung dengan Allah. Selama ni kita tak berhubung dengan Allah ke? Kalau kata yang tak communicate dengan Allah, berkata-kata dengan Allah kan, betul lah. Itu sebenarnya kita nak tegaskan sini. Kita sentiasalah communicate dengan Allah SWT. Kalau tak dapat benda tu, cari sampai yang inilah mata pelajaran dia. Tauhid ni menafikan keakan diri kita. Dia nafi sampai dapat. Itulah dikatakan wazidnahum huda, olahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita amaliah dalam kehidupan harian kita supaya kita dapat yang dikatakan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan membagi olahan demi olahan supaya kita sentiasa teguh mencapai yang dikatakan kalimah sakti ni, mengimani, meyakini la ilaha illallah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, Qadian Kandi dan jemaah yang dipilih. Saya tak tahu nak cakap apalah. Dengan keindahan semalam pun saya tak boleh nak fikir apa dah. Terlampau seronok dengan ramai mengikuti ilmu ni. Macam-macam
pakai ikutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak. Ya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Apa yang diucap oleh saudara kita tadi, teman-teman kita, sahabat kita semua tu, semua daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan suci, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat yang nak mengajak kita tak lain sama-sama kita mengesakan Allah, dan juga seperti mana Allah sentiasa mengesakan dirinya sendiri. Jadi saya tak nak cakap panjang-panjang, cuma saya nak ingatkan pada kita semua sekali lagi, kalau nak mencapaikan darjat kita ni benar-benar nakkan Allah Ta'ala, darjat dia salah satu dia, kita mesti nak kena menghadapi rintangan. Rintangan tu maknanya kita bersedia nak menghadapi rintangan. Maknanya rintangan yang pertama iaitu kita menutupi pintu nikmat, membuka pintu kesusahan. Lagi sekali saya ingatkan, pertama sekali tutup pintu nikmat, buka pintu kesusahan. Kalau kita tak mampu nak gitu, maknanya kita ni tak dapatlah. Masa nak capai darjat orang-orang yang kita nak ikut jejak langkah tu harus begitu, kerana mereka bukan boleh terus dapat dia darjat orang soleh, hamba Allah yang sebenar, insan kamil wa mukamil. Bukan, dia kena mesti menghadapi rintangan. Mereka tu salah satu rintangan dia, mereka kata yang dah lepas ni, macam Rasulullah, Nabi-Nabi, para wali Allah, mereka akan menghadapi itu dulu rintangan. Rintangan yang pertama iaitu menutup pintu nikmat, membuka pintu kesusahan. Mereka biasa hidup dalam kesusahan. Itu maknanya. Kemudian mereka ni menutupi pintu tidur, membuka pintu jaga. Maknanya dikurangkan tidur tadi. Biasa tidur 7 jam, dia tidur 6 jam dulu. Tahun ni 6 jam tidur. Dan 1 jam tadi yang maknanya dia dapat kurangkan, dia habiskan dengan mengingat Allah, dengan ilmu-ilmu, mengenal diri, mengenal Allah. Dihabiskan ke situ 1 jam tu. Itu cara dia. Tahun depan turun lagi 5 jam. Tahun depan turun lagi. Dihabiskan waktu yang dia buang tadi ke arah mengesakan Allah SWT. Tu rintangan-rintangan tu kena kita. Cukup 2 dulu. Dia ada 6 atau 7 rintangan tu tadi. Jadi cukup 2 tu dulu kita buat sama-sama. Jangan kita nak hidup ni nak nikmat, tak dapat nikmat kita protes. Tak ada. Ajar diri kita, nikmat ke tak nikmat ke, tetap kita mengesakan Allah, tetap memek muka kita tetap gembira. Asalkan engkau tak dapat nikmat pun ajak aku tadi, ya Allah, tak apa, yang penting engkau tu aku dapat rasakan. Kau lebih nikmat daripada segala nikmat. Maknanya tutup pintu nikmat, buka pintu kesusahan. Susahan tu kita ingat Allah, lupa Allah tu lebih susah. Tu cara-cara, skill nak mendapatkan supaya kita nak dapat cepat darjat orang-orang yang digelar betul-betul hamba Allah sejati. Rasulullah cukup suka kalau Allah panggil dia hamba. Rasulullah cukup gembira kalau Allah panggil Rasulullah tu panggil dengan panggilan hambaku, abdihi, hambaku Allah. Cukup suka. Takutnya Allah panggil kita nanti dengan panggilan-panggilan hebat, kita takut tak sedar diri. Tadi tetap panggil hamba Allah supaya kita tak merasa ada diri. Itu tadi. Itu lebih dalam lagi nanti. Setiap dialog Allah puji kita, kita pulangkan balik. Ya Allah, janganlah puji aku, ya Allah. Engkau sebenarnya puji diri engkau, ya Allah. Aku tak tahu apa benda, ya Allah. Itu lain lagi makam tu. Tu para nabi, para rasul punya makam tu. Para wali Allah Allah bila puji dia tu, ni orang puji kita, kita boleh. Tapi bila Allah puji kita, kadang-kadang tak sedar diri kita. Atau Allah uji sendiri tu. Jadi mereka ni, bila ujian Allah sampai, Allah nak puji dia, dia rasa risau. Sebab
Takut dia tak sedar diri, dia rasa ada keakuan diri maknanya. Maka tu dia cepat, ya Allah engkau lah, ya Allah yang layak puji diri engkau, ya Allah janganlah puji aku, ya Allah. Dia begitu. Dan dengan Allah pun dia masih lagi dalam keadaan tak ada mahu ada keakuan diri. Subhanallah. Tu rahsia dia, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Minta maaf banyak. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sayyidina Muhammad.